Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang jemaah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul di dalam dewan kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan perbahasan kita masih berbaki pada berkenaan dengan isu salat. Dan kita memasuki fasal yang ketiga sebenarnya berkaitan dengan salat ini, hadirin dan hadirat. Iaitu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab kita di sini. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mura'ati ahwalil ma'mumin ma'a kamali ikbalihi wa qurbatihi min Allah Ta'ala wa huduri qalbihi baina yadayhi. Yang mana terjemahannya, hadirin dan hadirat, fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meraihkan keadaan makmum. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi. Hadihi itu merujuk kepada hadiun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kitab kita ini namanya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan Khairul Ibad di situ, di dalam tajuk kitab kita ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana terjemahan Khairul Ibad adalah sebaik-baik hamba. Dan sebaik-baik hamba Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila baginda merupakan sebaik-baik hamba Allah, maka ibadahnya menjadi petunjuk. Dan perlakuannya, ucapannya, tindakannya menjadi petunjuk. Petunjuk kepada kita ini umat Islam yang datang kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini mengikuti dan meneladani apa yang dibawa dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salat berjamaah, ia melibatkan dua pihak. Yang pertama imam dan yang keduanya makmum. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat, salah satu sifat baginda dan petunjuk baginda adalah baginda meraihkan keadaan makmum. Kerana makmum yang datang ini di belakang kita ini adalah daripada latar belakang yang pelbagai. Bukan semua makmum di belakang kita ini usianya sama. Boleh jadi dari sudut had umur dan usia mereka ini berbeza. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang belia, ada yang beliau-beliau pun ada. Jadi ada pelbagai. Jadi kita tengok ada generasi kanak-kanak pun ada, generasi remaja pun ada. Maka atas faktor ini kita katakan suasana dan situasi makmum tidak sama. Adakah kanak-kanak turut datang menjadi makmum salat berjamaah di masjid? Jawapannya ya. Remaja datang juga. Orang tua, lelaki dan perempuan, semua ini datang. Orang sihat dan orang sakit pun ada juga yang datang. Dalam arti kata bukan semua sakit menghalang kita daripada hadir salat. Ada kategori sakit tapi dia boleh salat berjamaah. Kalau sakit gigi, boleh datang masjid. Dia tidak memberi kesan kepada apa dia. Dari sudut pelaksanaan salat secara berjamaah.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda meraihkan mura'atu, ataupun di sini faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi mura'ati ahwalil ma'mumin, dalam meraihkan keadaan-keadaan makmum. Sebab itu ada satu hari dan hadis ini masyhur, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana adalah beberapa orang dari kalangan manusia, mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, tujuan mereka pergi jumpa Nabi adalah untuk mengadu permasalahan. Dan apa permasalahannya? Permasalahannya adalah ada seorang sahabat Nabi ni, nama dia Muaz bin Jabal itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Muaz ini menjadi imam salat. Dan apabila Muaz menjadi imam, bacaan yang dibacanya ketika salat adalah bacaan yang panjang, sehingga menyebabkan kesulitan kepada jemaah. Kerana dia membaca dengan bacaan yang panjang dan akhirnya menyebab kesulitan kepada jemaah. Lalu apabila peristiwa itu atau perkara tersebut diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur. Nabi kata, "Afattan anta ya Muaz?" Adakah awak nak timbulkan fitnah ke wahai Muaz? Begitu. Adakah awak ingin menimbulkan fitnah? Fitnah ni maknanya nak menyebabkan masyarakat kita rasa macam bangkit isu, jadi isu, begitu. Maknanya timbul situasi yang tidak menyenangkan dalam kalangan masyarakat, hasil daripada tindakan dia yang menjadi imam dan baca panjang. Lalu Nabi SAW bangun. Nabi kata, "Ayyuhan nas," Nabi kata, "wahai sekalian manusia, inna minkum munaffirin." Ada dari kalangan kita ini individu yang menyebabkan orang ramai ni lari. Inna minkum munaffirin, menyebabkan orang lari, menyebabkan orang jauh. Dan kita ni, kita nak diminta untuk mendekatkan ke menjauhkan, mempermudahkan ke menyulitkan, memberi khabar gembira ke atau memberi khabar yang tidak gembira. Agama kita itu begitulah sifat dia. Yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan menyusahkan. Basyiru, berilah khabar gembira, dan jangan melarikan dan menjauhkan orang ramai daripada kita ini. Jadi itu antara faktornya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi maknanya secara prinsipnya agama kita ini ia tidak membenarkan kita melakukan tindak tanduk yang menjauhkan orang daripada agama kita. Lalu Nabi SAW memberikan satu kenyataan dan arahan. Baginda menyatakan, "Faman amman nas falyatajawwas." Sesiapa yang menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia meringkaskan salatnya. Begitu. Fa inna khalfa'ud dha'if, kerana di belakangnya iaitu makmum ada yang dhaif. Dhaif ni apa maksud dhaif? Yang lemah. Yang lemah. Wal kabir, apa makna kabir? Kabir ni besar. Tapi bukan besar di situ merujuk kepada orang yang badan besar. Tak. Tapi besar di situ merujuk kepada apa dia? Umur. Kepada usia yang telah tua. Jadi kabir di situ bukan besar saiz badan. Tapi kabir di situ adalah orang tua. Itu terjemahan yang lebih tepat. Wazal hajah, dan ada dalam kalangan makmum ini yang mempunyai urusan yang lain. Wazal hajah. Apa maksud mempunyai urusan yang lain? Boleh jadi dia orang meniaga. Boleh jadi dia ada cucuk tanam yang dia kena jaga. Adakah dalam kehidupan dunia kita ini kerja kita semayang je? Kita kata tidak. Agama bukannya menyuruh begitu. Agama memberitahu kepada kita ini dalam hadis yang sahih, la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada unsur kerahiban. Tidak ada unsur kependitaan dalam Islam ini. Maksudnya kerja dia duduk beribadah sahaja. Tidak.
Tapi dia mengabaikan pencarian rezeki, mencari nafkah, nak menyara keluarga, anak-anak dan juga isteri. Yang ni dia abaikan sebab dia nak fokus kepada apa? Salat, kepada puasa, kepada zikir, baca Quran. Sedangkan tidak sepatutnya. Kenapa saya kata tidak sepatutnya? Kerana nas Quran juga. Kalau kita ini memperuntukkan masa untuk mencari urusan dunia dan mencari ibadat dan menjaga juga, yang inilah tuntutan agama kita. Kerana Allah sebut di dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah kamu akhirat menggunakan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Allah bagi kita kesihatan. Gunakan kesihatan ini untuk mencari akhirat. Allah beri kita harta, gunakan harta untuk mencari akhirat. Begitulah. Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, cari akhirat. Kemudian di penghujung ayat Allah Taala kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu mengabaikan dan membiarkan bahagian kamu daripada dunia. Maknanya bahagian kita daripada dunia jangan diabaikan. Jadi atas faktor itu Nabi SAW sebut, kerana ada di belakang kamu daripada jemaah salat berjamaah itu, ada orang yang mempunyai urusan lain. Kalau dia tak tua, kalau dia tak uzur, dia tak sakit, boleh jadi dia ada urusan. Dan semua kita pun pasti ada urusan. Setiap kita pasti ada urusan. Jadi bila ditunjuk dalam keadaan begitu, maka inilah menjadi dalil yang menunjukkan antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda meraihkan keadaan makmum ketika salat berjamaah. Dan dalam masa yang sama disebutkan di sini, walaupun Nabi SAW meraihkan keadaan makmum, tetapi baginda ini dari sudut berhadapannya baginda dengan Allah, baginda berada pada tahapan kesempurnaan. Maknanya apabila baginda meraihkan keadaan makmum, bukan makna Nabi mengabaikan salat daripada satu sudut yang lain, tidak. Maknanya salat yang Nabi dirikan itu adalah salat yang sempurna. Tapi dalam masa yang sama, Nabi meraihkan keadaan makmum. Itu yang cuba disampaikan oleh penulis kitab. Maknanya tidaklah Nabi fokus kepada satu perkara dan Nabi mengabaikan perkara yang lain. Tak. Dua-dua Nabi buat dengan fokus. Dua-dua Nabi buat dengan tepat. Dan dikata di sini, wa qurbihi minallahi ta'ala, dan betapa dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, wa huduri qalbihi baina yadayhi, dan hadirnya jiwa raga Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semasa pelaksanaan salat. Baik. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama fi as-salati ta'ta'a ra'sahu, dzakarahu al-Imam Ahmad rahimahullah. Terjemahannya apa? Nabi SAW apabila baginda berdiri di dalam salat, baginda akan ta'ta'a ra'sah. Apa makna ta'ta'a? Ta'ta'a ni baginda akan menundukkan kepalanya. Maknanya baginda akan merendahkan kepala. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, ketika salat, pandangan mata kita ke mana? Disunatkan ke tempat sujud. Jadi bila kita salat dan kita pandang mata ke tempat sujud, maka kepala kita secara automatik tunduk ke bawah. Dan begitulah sifatnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama fi salah, apabila baginda berdiri tegak di dalam salat, ta'ta'a ra'sah, baginda akan menundukkan kepala baginda. Dan sebenarnya situasi tersebut adalah menzahirkan kerendahan jiwa seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita apabila kita bercakap di hadapan atau berdiri di hadapan seseorang yang kita hormat, kita tak mendongak, mendabik dada di hadapan dia, betul atau tidak? Sebaliknya kita apabila bercakap dengan dia, kita pun pandang ke bawah
sebagai zahir hormat kita kepada dia. Begitulah simbolik. Sebab itu Nabi SAW salat dan kepala baginda memandang ke tempat ataupun kepala baginda ditundukkan dan mata baginda memandang ke arah tempat sujud. Dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhud la yujawizu basaruhu isyaratahu wa qad taqaddam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sedang duduk tasyahud. Duduk tasyahud ini yang kita kata duduk tahiyat itu. Jadi ketika tasyahud kan jari kita itu diangkat, jari telunjuk kita diangkat. Dan kata penulis kitab bahawasanya pandangan Nabi tidak melepasi jari telunjuk Nabi. Menunjukkan betapa fokusnya Nabi ketika tasyahud. Pandangan Nabi tidak melepasi jari telunjuk Nabi, dalam arti kata Nabi melihat ke arah jari telunjuk ketika Nabi sedang duduk tasyahud itu. Maksudnya ketika Nabi at-tahiyyatul mubarakatuh, maka Nabi punya pandangan melihat dan mengarah ke tempat isyarat ni, ke jari telunjuk. Dan tidak melebihi. Jadi ini maksud dia apa? Ini maksud dia adalah fokus dan tumpuan yang benar-benar diberikan kepada Nabi SAW ketika salat kepala tunduk. Ketika salat, pandangan tak melepasi jari telunjuk ketika tasyahud. Dan ini yang kita telah sebutkan dalam beberapa majlis yang lepas tentang isu jari telunjuk ketika tasyahud itu. Dan kemudiannya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana qad ja'ala Allahu qurrata 'ainihi wa na'imahu wa sururahu wa ruhahu fi shalah. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menjadikan untuk baginda salat ni sebagai penyejuk mata. Qurratu 'ain. Salat sebagai penyejuk mata. Apa makna penyejuk mata? Penyejuk mata ni menenangkan jiwa. Itu makna dia. Bukanlah penyejuk mata tu kita letak mata kita dalam tiap air. Tidak. Itu sejuk secara literal. Ataupun secara makna zahir. Tetapi penyejuk mata ni maknanya bila kita lihat seseorang itu, jiwa kita rasa tenang. Macam contoh. Ada seorang ayah, dia tengok anak dia salat. Padahal dia tak suruh anak dia salat. Tiba-tiba anak dia tahu macam mana boleh. Budak kecil, tiba-tiba mungkin dia belajar daripada perbuatan ayah dia ke mak dia ke. Dia tengok waktu tu, perasaan ayah dia ke mak dia, waktu tu tengok Allah, dia rasa macam, jiwa dia terasa takjub, rasa teruja dan rasa tenang, rasa gembira. Perasaan itu yang tidak boleh digambarkan dengan apa dia. Jadi menunjukkan sejuk mata dia. Macam tu. Itu ketika kecil. Tapi bayangkan ketika anak-anak dewasa, dia tengok ketika ada sebahagian anak-anak orang lain, ataupun kawan-kawan dia dok mengadu, anakku tak dengar cakap, anak aku dah terjebak maksiat itu, anak aku terjebak melakukan hisap dadah, halah apa ni semua. Tapi dia tengok anak dia, anak aku ni umur sebaya dengan anak orang lain, umur 20-an, 30-an, tapi baik je. Duduk rumah elok, tak adalah nak pergi buat hoha ke apa ke. Jadi dia tengok, sejuk perut. Itu istilah orang Melayu. Sejuk perut tu qurratu ain lah tu. Maknanya sejuk perut dia, maknanya dia tengok dia rasa tenang. Jadi sebab itu kita pun dituntut untuk kita berdoa sebagaimana doa orang-orang yang disifatkan sebagai ibadur rahman. Sebagai apa? Ibadur rahman. Yang ni yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Furqan itu. Surah Al-Furqan. Yang mana bermula daripada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampailah kepada ayat yang mana Allah Ta'ala menyatakan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Jadi pada perkataan rabbana zalamna rabbana hab lana min azwajina itu.
Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami daripada pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami qurrata a'yun. Itu penyejuk mata bagi kami, dan jadikan kami ini pemimpin bagi golongan yang bertakwa. Jadi penyejuk mata, istilah qurratu ain ni istilah Quran, istilah Quran. Jadi nak jadikan isteri sebagai penyejuk mata, tengok pun menyebabkan kita ni tak rasa macam ada sebahagian pasangan ataupun anak-anak ni, bila kita tengok ni jiwa kita jadi dudap saja. Maknanya jenis kaki buat masalah. Apa lagi bila dengar aja kering punya telefon, cikgu telefon sekolah. Allah, apa pula malapetaka ni budak ni buat macam tu. Jadi dia tak jadi qurratu ain, sebab dia jadi apa? Dudap. Apa pula masalah anakku buat, sebab selalu sangat dah jadi begitu. Tapi kalau ada yang jenis anak baik ni, kalau kita tengok dapat keputusan cemerlang, banggakan ibu bapa, jadi dia jadi mak ayah dia pun tengok, oh lega rasa, sedap rasa, tenang rasa. Itulah qurratu ain. Jadi perasaan ni yang disifatkan sebagai qurratu ain. Dan Allah Ta'ala menjadikan salat adalah qurratu ain bagi Nabi. Itu. Salat sebagai penyejuk mata. Maknanya Nabi ni menjadikan salat ni sebagai tempat ketenangan. Perasaan Nabi, jiwa Nabi terikat dengan salat. Sebab itu disebutkan di sini, ja'alallahu qurrata ainihi wa na'imahu, dan segala nikmatnya, wa sururahu, dan segala kegembiraannya, wa ruhahu fis salah. Semuanya ini terkandung di dalam salat. Sebab itu Nabi SAW pada satu hari pernah menyebut kepada sahabatnya yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan salat. Arihna bis salah. Dalam sebahagian riwayat yang lain, arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Apa makna rehatkan kami dengan salat wahai Bilal? Menunjukkan waktu salat dah masuk, maka wahai Bilal, laungkan azan untuk kita mendirikan salat. Itu maksud dia. Kerana pada mendirikan salat adanya rahah, padanya ketenangan. Itu yang kita kata rehat. Daripada perkataan itulah istirahah. Perkataan rahah, adanya ketenangan, adanya kerehatan kepada jiwa kita ini apabila kita mendirikan salat. Saya ingat masa saya belajar dahulu, hadirin dan hadirat, guru saya ada menyebutkan, hafizahullah ta'ala, dia kata, kalau ikut kepada petunjuk ini, Nabi SAW ni tak sabar untuk mendirikan salat. Maknanya setiap kali apabila baginda ingin mendirikan salat, salat itu adalah perkara yang dinantikan kerana padanya kerehatan. Sebab itu Nabi sebut arihna biha, rehatkan kami dengan salat. Sebab Nabi ni dalam urusan dunia Nabi sibuk. Letih. Pergi berjihad, mengurus takbir itu dan ini. Jadi di kat mana Nabi nak mencari curi-curi masa untuk mendapat ketenangan dan kerehatan? Salat. Jadi salat ni adalah escapism daripada kesibukan dunia. Padanya kita dapat ketenangan jiwa. Pada waktu itulah. Tapi kita ni, hayat dunia kita ni adakah penuh dengan kesibukan? Kita kata tidak. Jadi sebab itu kadang-kadang kita ni banyak masa lapang. Terlalu banyak masa lapang, berehat dan tenang di luar. Jadi bila masuk waktu solat, kita anggap solat tu sebagai satu beban. Begitu. Jadi sebab itu lisanul hal, kata guru saya tu, lisanul hal ni maknanya walaupun kita tak sebut di lidah, tapi sikap kita seolah menggambarkan apa yang itu. Lisanul hal kita ni kata arihna minha, rehatkan kami daripada solat. Begitu. Kalau boleh tak nak sembahyang. Sebab kita anggap beban untuk solat tu walaupun 5 waktu ni, oh nak kena sembahyang pula, begitu. Dia jadi berat. Tapi berbeza dengan Nabi SAW, yang mana Nabi ni arihna biha, rehatkan kami dengan salat, bukan arihna minha, rehatkan kami daripada salat, tidak. Nabi kata arihna biha. Pada salat
dengan pelaksanaan salat adanya ketenangan. Tapi ini memang hakikat yang betul. Kerana hakikatnya salat yang benar-benar dilakukan memang akan mendatangkan ketenangan pada pelaku dia. Sebab itu kita biasa dengar bahawasanya orang-orang soleh sebelum kita ini, mereka mengikuti jejak langkah yang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu, mungkin saya pernah sebut kisah tentang seorang anak kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana namanya adalah Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Biasa kita dengar perkataan ataupun kisah Urwah ini, yang mana dia adalah anak kepada siapa? Dia merupakan anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini adalah salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dan Az-Zubair ini dia berkahwin dengan seorang wanita. Siapa dia? Isteri Az-Zubair. Siapa dia? Ha? Ya? Ya, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam ni dia berkahwin dengan Asma binti Abu Bakar ini. Dan dapatlah anak yang namanya Urwah Ibnu Zubair. Jadi maknanya Urwah ni, pak dia dijamin syurga, iaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan datuk dia pun dapat jaminan syurga juga, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan mak dia adalah Asma. Dan kita tahu yang Asma ini merupakan kakak kepada siapa dia? Sayyidah Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jadi berbalik kepada Urwah. Urwah ni beliau disifatkan sebagai seorang pemikul panji kesabaran. Hamilu liwa'is sabar. Pemikul atau pemegang panji kesabaran. Kerana diriwayatkan bahawasanya Urwah ni, beliau adalah antara manusia yang paling penyabar sekali. Yang paling penyabar. Saya tanya kepada tuan-tuan semua, biasanya sabar ni sinonim dengan penderitaan ke dengan kesenangan? Biasanya sabar ni dia sinonim dengan penderitaan. Sebab itu kan bila ada seorang wanita yang kematian tu, maka Nabi suruh dia bersabar. Tapi wanita ni dia macam perli lah. Dia kata, kau tak rasa apa yang aku rasa. Dalam keadaan dia tak perasan tu Nabi. Kemudian bila dia perasan yang itu Nabi, maka dia pun macam rasa serba salah. Dan kemudiannya Nabi SAW kata, innamas sabar inda sadmatil ula. Innamas sabar inda sadmatil ula. Maknanya ketika ada kematian, ketika ada ujian, Nabi kata sabar tu adalah ketika mana dentuman yang pertama tu. Maknanya kali pertama kita ditimpa dengan keburukan itu, maka kita bersabar. Baik. Jadi apabila kita katakan seseorang itu sebagai pemegang panji kesabaran, maknanya hidup dia banyak dengan penderitaan. Begitu maksud dia. Itu yang cuba saya sampaikan. Adapun kalau orang yang diuji dengan kesenangan tu, maknanya dia kaki bersyukur lah. Kerana kesenangan ni untuk disyukuri dan kesusahan tu untuk disabar. Jadi dia ni antara ujian yang berlaku kepada diri dia adalah apabila satu hari dia nak pergi bermusafir daripada tempat dia menuju ke Syam atas jemputan daripada Gubernur Syam pada waktu itu, maka dia pun pergi. Dan dipendekkan cerita, dalam perjalanan permusafiran tersebut kakinya telah cedera.
Sebahagian dalam kitab merujuk dan menunjuk kepada dia ni terpijak dengan satu duri, dan sehingga menyebabkan kecederaan pada kaki dia, dan akhirnya kecederaan tu menimbulkan luka, dan luka tu merebak dan menjadi parah, sehingga sebaik sampai sahaja di gubernur di Syam, maka gubernur Syam pada waktu itu segera memanggil tabib ataupun medical doctors ini untuk merawat dan mengubat kepada Urwah ibn Zubair ni tadi. Jadi hadirin dan hadirat, merawat Urwah ibn Zubair. Kemudian mereka memberikan satu solusi, dan mereka kata tak nak kaki ini perlu dipotong. Sebab kalau tak dipotong ia akan melarat. Jadi kalau kaki dipotong memanglah ada mudarat. Tapi kalau ia tak potong, ia akan membawa kepada mudarat yang lebih besar. Jadi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, maka kita terpaksa melakukan mudarat yang ringan. Itu kaedah fiqh. Itu adalah kaedah fiqh. Kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar, kita melakukan mudarat yang ringan. Kemudian apabila nak dipotong kaki tersebut, maka mereka kata kita tak boleh potong dalam keadaan tuan ni sedang sedar, sedang jaga. Jadi apa kata tuan minum satu air ni, yang mana kalau tuan minum maka tuan tak akan sedar. Maknanya tuan akan khayal. Dia akan khayal. Maknanya dia akan tidak sedar, macam kita kena bius lah. Macam kita kena bius. Tapi dia tidak setuju. Dia kata sekiranya kamu benar-benar nak lakukan juga, maknanya dah tak ada cara lain, memang kamu terpaksa potong juga, maka potonglah kaki aku ketika aku sedang salat. Begitu. Jadi menunjukkan salat mereka ni bagaimana. Sampai ke tahapan, kalau dia tengah semayang, kaki dia dipotong pun, dia tak terkesan. Begitu. Tapi ini berlaku dalam sejarah. Inilah yang berlaku kepada Urwah ibn Zubair. Dan banyak lagi kisah-kisah sebegini yang diceritakan, antaranya dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dalam kitab tersebut ada diceritakan juga tentang kisah betapa khusyuknya ada seorang saleh ini ketika dia sedang salat, iaitu apabila salah satu penjuru daripada penjuru masjid tempat dia salat itu roboh pun, orang di luar pasar ataupun orang di luar masjid yang berada di pasar bersebelahan tu, semua dah menjerit dah. Semua dah kecoh lah maksud dia. Tapi yang kawan ni dia terus solat. Dia tak ada terganggu dan tak ada terkesan. Dia masih meneruskan solat dia. Menunjukkan bahawasanya betapa dia ni tenggelam dalam solat. Dia khusyuk dalam solat. Jadi itulah sifat dan hakikat solat yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita ini. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu 'aini fis salah." Ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Dijadikan bagiku penyejuk mataku ada pada pelaksanaan salat. Penyejuk mataku ada pada salat. Wa ma'a hadza, meskipun begitu, lam yakun yashghaluhu ma huwa fihi min zalika. Walaupun Nabi mengatakan bahawasanya salat ni adalah penyejuk mata bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan betapa khusyuk dan fokusnya baginda dalam pelaksanaan salat, namun hal yang demikian itu sama sekali tidak menyibukkan Nabi daripada meraihkan keadaan-keadaan makmum ketika salat. Itu yang cuba disampaikan di sini. Lalu diberikan contoh, macam manakah contoh yang menunjuk Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam meraihkan keadaan makmum ketika baginda salat atau memimpin salat berjamaah. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fi salati wa huwa yuridu italataha. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat
yang mana pada awalnya Nabi berniat untuk memanjangkan solat tersebut. Dan solat ni adalah solat berjamaah lah. Bukan solat bersendirian tetapi solat berjamaah. Lalu fayasma'u buka as-sabi. Tiba-tiba Nabi mendengar tangisan seorang bayi. Tiba-tiba maknanya dalam masjid itu, tempat Nabi mendiri salat berjamaah itu, fayasma'u buka as-sabi. Tiba-tiba Nabi dengar ada seorang bayi menangis. Fayukhaffifuha makhafata ay yashqa ala ummi. Lalu Nabi meringkaskan salat. Maknanya Nabi menyegerakan salat. Meringkaskan salat, Nabi tak jadi panjangkan salat tersebut. Dan ditanya hal ini kepada Nabi. Lalu Nabi kata, aku tidak mahu menyusahkan dan menyulitkan kepada ibu kanak-kanak tersebut. Jadi ini pun kita boleh ambil kira. Sekarang ni, ada tak baby dibawa masuk ke masjid dan surau? Ada juga. Dan adakah baby ni ketika orang semayang, dia pun semayang juga? Dia tak. Tiba-tiba baby baca Quran pula menunjuk hebat benar dia. Kita kata tak. Tapi ketika baby ni dibawa masuk dalam masjid dan surau, kadang dia menangis. Itulah habitat dia. Maknanya itulah habit dia. Bukan habitat tu lain. Itulah habit dia. Maknanya itulah perkara yang dia suka buat. Apa lagi nak buat? Takkan nak makan, minum, nasi lemak ke apa, tak boleh. Jadi dia menangis. Jadi bila dia menangis, maka pada waktu itu imam kena ada fiqah. Inilah fiqah dia, iaitu meraihkan keadaan makmum. Jadi imam pada waktu ini, dia tengok kepada situasi. Dia tengok, dengar suara budak menangis apa semua. Jadi dia pun memperlahankan ataupun dia meringkaskan salat dia. Bukan makna dia kena kelang kabut, tak. Dia meringkaskan maknanya tidaklah begitu panjang. Semayang macam biasa juga. Cuma dia ringkaskan. Mungkin tadi dia ingat dia nak baca Sabbihi isma rabbikal a'la. Tiba-tiba dia dengar budak tu menangis. Jadi mungkin dia ringkaskan. Dia baca surah Wattin wa Zaitun sahaja, contoh. Supaya bila dia berjaya selesaikan solat dengan cepat, maka adalah ruang untuk ibu ni tadi menenangkan kepada anak yang sedang menangis. Ataupun mencari faktor budak menangis. Kok dia sakit perut ke mana, kita tahu. Jadi sebab itu Nabi SAW tengok cara Nabi meraihkan makmum. Kemudian disebutkan di sini antara keadaan lain yang Nabi kita SAW meraihkan makmum atau jemaah. Wakana ataupun wakazalika kana yusalli al-fardha wa huwa hamilun Umamah binti Abil As ibn Rabi' ibnata binti Zainab ibnata bintihi Zainab ala atiqihi idza qama hamalaha wa idza raka'a wa sajada wada'aha. Terjemahannya, begitu juga Nabi SAW pernah mendirikan salat fardu. Tengok, ni salat fardu, bukan salat sunat. Kalau salat sunat memang tak ada isu. Tapi menunjukkan dalam salat fardu dibolehkan. Apa dia? Nabi SAW pernah pada suatu hari dalam salat fardu, baginda mengendong atau mendukung cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab. Ataupun Umamah binti Abul As ibn Rabi'. Itu. Umamah binti Abul As bin Ar-Rabi'. Dan Abul As ibn Rabi' ni adalah suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Zainab ni adalah anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya dia tak sebut dalam hadis-hadis dia akan sebut Umamah binti Zainab, biasanya begitu, Umamah binti Zainab. Sebab nak menggambarkan yang dia ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi di sini disebutlah Umamah binti Abul As, dan Abul As ni adalah bapa dia, suami kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu yang Zainab ni adalah salah seorang daripada anak Nabi dengan siapa dia? Dengan Khadijah. Dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, selain daripada Ruqayyah, Ummu Kulthum dan juga Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempatnya adalah Zainab
Maknanya ini 4 orang anak perempuan Nabi SAW bersama dengan isterinya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi maknanya ketika Nabi salat, Nabi pernah tak dukung budak? Pernah. Itu siapa dia? Cucu Nabi. Dan pada ketika itu, dikatakan di sini Nabi letak di atas bahu. Maknanya Nabi macam mana? Letak dia, dukung dan letak di atas bahu Nabi SAW. Apabila baginda berdiri, baginda akan dukung. Itu ketika baginda berdiri tegak dalam salat, baginda akan dukung. Dan apabila baginda rokok dan sujud, baginda akan meletakkan di atas lantai. Dia di tempat salat. Jadi bila dah bangun, angkat balik. Gitu. Sebab kalau tak angkat, lari mana pula budak tu? Dia bukan boleh dapat lantai. Jadi sebab tu, dia angkat. Jadi bila dia angkat, maka ini menunjukkan bahawasanya tiada masalah hadirin dan hadirat kalau isu ni berlaku. Jadi kita ni yang belajar, kita dapat lihat bahawasanya perbuatan ini ada sandarannya. Ada sandarannya. Sebab apa kena sebut? Sebab kalau tuan-tuan perasan dulu, pada beberapa tahun yang lepas, kan ada viral tentang adalah seorang ayah ni. Ketika dia solat di surau Ar-An'ar, dia dukung anak dia. Dia dukung anak dia. Kemudian, ada orang ambil gambar, ada orang viral kan. Orang katalah ni ajaran Syiah mana pula ni. Kata. Ada juga. Maknanya berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat kita yang mana kita katakan negara ini majoritinya umat Islam. Majoriti. Lebih daripada 60% penduduk negara ini adalah beragama Islam. Tapi kita nak jadikan kita ini adalah orang yang benar-benar memahami apa ajaran agama kita yang sebenar. Apakah ajaran agama kita ini yang sebenar? Ini tidak. Asal benda tu nampak pelik pada pandangan mata kita je, mesti kita nak sebut juga ajaran sesat mana pula. Begitu. Mudah benar ajaran sesat ke orang. Yang ni tah puak mana pula. Tak boleh. Sedangkan sepatutnya kalau kita nampak ada perkara-perkara yang mungkin kita tidak tahu, apakah menjadi satu keberatan bagi kita ini selepas orang tu selesai solat, kita pergi tanya dia sendiri. Kan benda tu kan lebih baik. Tanya, tuan, saya tengok tuan tadi solat sambil dukung budak, boleh ke? Saya nak belajar, boleh ke? Kemudian kawan tu pun, dia mesti takkan buat benda tu tanpa ilmu. Mesti dia ada ilmu. Jadi mesti dia akan kongsikan, oh yang saya belajar, ada hadis yang menunjukkan Nabi pun pernah dukung cucu dia dalam sembahyang. Nampak? Jadi kita boleh, supaya bila kita berjaya buat dah bentuk situasi masyarakat macam ni, nescaya masyarakat kita ini dia tidak akan jadi masyarakat yang emosi, tetapi dia akan jadi masyarakat yang rasional dengan ilmu. Yang ni saya tengok setengah sembahyang, dia sembahyang berjemaah dengan kawan sebelah dia tu. Kawan sebelah dia ketika tahiyat dia gerak jari telunjuk tu. Tahiyatul mubah. Dia tak tanya orang tu lepas sembahyang. Dia tak tanya, dia pergi belakang tu, dia pergi sembang orang. Hang tahu tak, aku nampak orang sebelah aku tadi sembahyang ni, sesat mana Allah. Terus je kata, padahal kawan tu tadi semayang sebelah dia, lepas semayang, apa salahnya? Pergilah tanya. Tuan, saya tengok tuan tadi semayang, gerak-gerak jari ni tak batal ke? Bukan gerakan 3 kali membatalkan semayang, pandai pula dia. Tapi kita kata, tanyalah. Maknanya rujuk kepada orang tersebut. Jadi orang tu pun, dia mesti akan boleh bagi sandaran dia, bagi hujah dia macam tu. Sama juga bila kita semayang, dia nampak orang semayang letak tangan kat dada, kata, janganlah pergi sembang kat belakang-belakang kata ni semayang tromen mana pula. Janganlah kata begitu. Pergilah rujuk, tanya. Maknanya kalau kita nak merungkaikan kekeliruan, kita kena bertanya soalan. Baik. Jadi dari sudut situasinya, maknanya kalaulah Nabi SAW sedang semayang sekalipun, maka tiada masalah untuk Nabi ni mendukung cucunya sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan yang berikutnya, wa kana yusalli, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Fayaji'ul Hasan awil Husain fayarkabu zahrahu fayutilu sajadah.
karahiyata ayyulqiyahu ala zahri. An zahri. Apa terjemahan dia? Suatu hari Nabi sedang salat, tiba-tiba datang Hasan atau Husin. Siapa dia Hasan dan Husin? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ini, bahawasanya Al-Hasan adalah yang senior. Al-Hasan adalah yang senior. Maknanya dia abang, manakala Al-Husain ni adik. Walaupun kita tak disebutkan berapakah jauh jarak usia antara Hasan dan Husain, tapi ini adalah isyarat yang mereka ini bukan kembar, tetapi mereka adalah adik-beradik. Yang tua adalah Al-Hasan dan yang muda adalah Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Jadi kata riwayat ini, ketika Nabi sedang salat, salah seorang sama ada Hasan atau Husain datang, lalu dia pun naik ke atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ketika itu mungkin Nabi sedang sujud. Dia panjat di atas belakang Nabi. Dan ini memang budak. Nampak orang sujud, dia pun panjat belakang. Dan bila Nabi SAW pada waktu itu, maknanya di sini, adakah Hasan atau Husain ni merupakan makmum salat? Bukan. Maknanya kalaulah orang itu bukan salat pun, tapi dia melibatkan ketika Nabi sedang salat pun, Nabi raikan juga. Itu maksud di sini. Dia kata mura'ati ahwalil ma'mumin wa ghairihim. Baginda meraihkan keadaan makmum dan juga selain daripada makmum. Tapi melibatkan perbuatan Nabi ketika baginda sedang salat. Dan dikata di sini fayutilus sajadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanjangkan sujud. Maknanya bukan memanjangkan sujud macam mana, Nabi lama sujud. Maknanya mungkin sebelum ni, kalau sekadar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, 3 kali terus bangun. Tetapi tidak. Maknanya Nabi melamakan lagi sujud. Kenapa Nabi melamakan sujud? Supaya Nabi nak biarkan Hasan atau Husain tu turun sendiri. Supaya tak nak ganggu dia. Mereka tak nak kacau dia, tapi Nabi nak meraihkan dia. Ini menunjukkan bahawasanya betapa Nabi ni, dengan budak-budak, Nabi sangat penyayang. Nabi meraihkan semua. Tak kiralah kawan tu budak-budak ke, kawan tu orang dewasa ke, lelaki ke, perempuan ke, Nabi akan raihkan dari sudut memberi kebaikan kepada mereka ni. Kenapa Nabi lamakan sujud? Karahiyata ayyulqiyahu an zahri. Nabi tak suka untuk menurunkan Hasan atau Husain tu daripada bahagian belakang Nabi. Kalau gitu. Nabi tak suka. Maknanya Nabi sujud. Sehinggalah kawan tu dia rasa dia dah selesai. Maka dia pun, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pun bangun daripada sujud. Baik. Dan kemudiannya hadirin dan hadirat yang saya muliakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fataji'u Aisyatu min hajatiha wal babu mughlaq fayamshi fayaftahu laha al bab thumma yarji'u ila musalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mendirikan salat. Kemudian tiba-tiba Aisyah ni datang kerana ada urusan. Aisyah datang kerana ada urusan daripada Aisyah. Datang ke mana? Maknanya Aisyah ni datang daripada luar. Kemudian dia nak masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun Aisyah ni pulang selesai daripada dia urusan dia daripada luar, dan dia pulang ke rumah mereka lah, rumah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu al-babu mughlaq, pintu sedang
terkunci. Pintu kunci. Dan ketika itu Nabi tengah salat. Fayamshi. Lalu Nabi pun berjalan. Nabi pun berjalan. Dan Nabi membuka pintu. Kemudian Nabi kembali semula ke tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini ketika Nabi berjalan tu, adakah baginda masih salat? Jawapannya ya, baginda masih salat. Ini menunjukkan bukan pergerakan ini ia tidak membatalkan salat secara mutlak. Maksudnya kalau melangkah ke depan terus batal, tak. Tapi dalam mazhab kita pun ditetapkan tidak melebihi 3 kali. Tidak melebihi 3 kali. Dan mungkin pada waktu itu tempat salat Nabi tu dengan pintu tu jaraknya tak begitu jauh. Jaraknya tidak begitu jauh. Jadi Nabi pun berjalan ke hadapan, melangkah ke hadapan dan buka pintu dan kemudian Nabi melangkah ke belakang. Adakah ini bermasalah? Jawapannya tidak bermasalah selama mana dada masih menghadap ke arah kiblat. Ini poin penting. Tapi kalaulah kiblat di depan, kemudian pintu tu di belakang, di sebelah kanan kita, kita pun berpaling, kita pun berjalan ke sana, batallah sembahyang kita. Kerana syarat sah salat istiqbalul kiblah. Syarat sah salat adalah menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap tu bukannya dengan unuq, iaitu bukannya dengan leher ni. Maknanya kalau leher kita ke kanan pun salat kita sah. Leher kita ke kiri pun salat kita sah. Tapi istiqbalul kiblah ni bisadar, dengan bahagian dada kita ini. Dengan bahagian hadapan badan kita, bahagian dada ni. Yang dada ni yang menghadap ke arah kiblat. Jadi dalam situasi sebegini, maknanya ketika Nabi SAW sedang salat pun, baginda tidaklah sampai kepada tahapan mengabaikan Aisyah. Baginda tetap tak nak Aisyah di luar sana tu terasa susah dan sukar begitu. Jadi baginda pergi dan baginda teruskan perjalanan. Maknanya dalam situasi salat boleh juga kita melakukan perkara seperti ini. Tapi di sinilah ada satu kisah yang menarik. Mungkin ramai dari kalangan kita yang biasa dengar kisah seorang lelaki itu, yang mana lelaki ini dia adalah seorang lelaki yang soleh, seorang lelaki yang kuat beribadah, kuat salat. Apa nama dia? Apa dia? Juraish. Terima kasih. Lelaki ini nama dia Juraish. Dan kisah Juraish ini dicerita dalam hadis yang sahih, iaitu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahawasanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang bercakap ketika usia mereka masih dalam umur dalam buayan, pada budak kecil, melainkan tiga orang, iaitu Nabi Isa dan budak yang ada dalam kisah Juraish ni, dan budak yang ada dalam kisah dia dengan mak dia tu, yang tengok seorang lelaki kaya, lelaki hebat jalan, mak dia kata semoga anakku jadi macam dia ni. Bila tengok ada seorang perempuan yang dihina, ditolak-tolak, dihina dan ditarik dengan penuh kezaliman, mak dia kata, ya Allah, jangan jadikan anakku macam perempuan ni. Tapi bila anak dia tu, ketika anak dia tu waktu tu tengah menyusu, ni budak yang ketiga tu lah, bila mak dia kata, ya Allah, jadikan aku macam si Fulan, jadikan anak aku macam si Fulan, anak dia terus kata, ya Allah, jangan jadikan aku macam si Fulan. Terkejut mak dia, padahal tengah menyusu. Kemudian bila mak dia kata, ya Allah, jangan jadikan anakku macam si Fulan, lepas tu si budak ni dia kata, ya Allah, kau jadikan aku macam si Fulan ni. Mana si Fulanah tu, perempuan tu. Terkejutlah mak dia. Kemudian budak tu pun dia bercakap atas, dia bagilah sebab-sebab dia. Tapi poin saya adalah kisah Juraish ni tadi. Juraish ni nombor 2 lah kisah tu, selain daripada Nabi Isa yang pertama, iaitu seorang lelaki yang soleh,
budak seorang lelaki yang solat, banyak solat, tapi dia ni menyebabkan mak dia terasa hati dengan dia. Ketika dia solat, mak dia datang. Dulu mana ada WhatsApp. Jadi mak dia datang. Mak dia bagi salam. Bagi salam, dia tak jawab. Sebab dia tengah sembahyang. Dalam hadis tu dia kata, Ya Rab. Dia kata, ya, wahai Allah. Dia kata, ummi wa salati. Mak aku ke sembahyang aku? Dia macam berbelah bagilah. Dia kata, ummi wa salati. Mak aku ke sembahyang aku? Tapi dia teruskan solat. Jadi mak dia pun balik. Esok mak dia datang lagi. Kemudian mak datang, dia tengah sembahyang. Jadi ni pun punya bagus sungguh. Sembahyang je kerja dia. Jadi ummi dia kata, mak dia pun Assalamualaikum. Ummi wa salati. Begitu. Padahal kalau kita kata dari sudut hukum, kalau untuk solat sunat ni tak ada masalah untuk kita berhentikan. Kerana nak memberikan keutamaan pada ibu atau ayah. Tetapi kalau solat fardu tak mengapa. Solat fardu tak mengapa. Dan pada kali ketiga, iaitu pada keesokan harinya, mak dia datang juga. Sekali lagi dia tengah sembahyang. Dan mak dia bagi salam dan dia tak menjawab. Akhirnya mak dia kata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, kau janganlah matikan anakku ini sehingga dia melihat ke arah wajah-wajah pelacur. Itu doa mak dia. Mungkin mak dia terasa lah, terkesan lah. Aku datang, macam datang rumah 2-3 kali. Aku panggil tak menyahut. Manalah mak dia tahu. Kalau selepas dia semayang, dia terus pergi ziarah mak dia, tak boleh juga. Ni tak. Sebab dia nak fokus kepada solat dia. Dan dia ada hujah dia dan mak dia pun ada ni. Tapi doa dia tu pun, doa mak dia tu bukannya ada orang kata, apalah mak doa tak elok kepada anak. Sebenarnya doa tu kalau ikutkan, bukan doa tak elok pun. Dia kata, Ya Allah, jangan kau matikan anakku sehingga kau sehingga dia melihat ke arah wajah pelacur. Melihat ke arah wajah pelacur bukannya dosa pun. Tengok pelacur, takkan jadi dosa pula. Mana ada dosa? Itu benda bukan benda buruk. Melainkan kalau mak dia kata sehingga dia ini kalau dia melakukan zina dengan pelacur, itu betul lah. Itu doa yang tak baik lah. Jadi selepas daripada itu, datanglah seorang wanita pelacur ni, dia godalah kepada Jurash ni tadi. Tapi Jurash ni dia tak layan. Dan wanita ni dia pergi ke dalam dia jumpa satu orang gembala kambing. Dan dia berzina dengan penggembala kambing tersebut, dan selang beberapa bulan lahirlah anak. Bila lahir anak, orang kampung pun tertanya-tanyalah siapa dia pula anak ni. Dia kata siapa ayah dia. Maka wanita pelacur ni kata bapa dia adalah Jurash. Maka orang kampung pun pergilah kepada, dia panggil Sauma'ah. Sauma'ah ni rumah ibadat Jurash ni. Jurash ni dia buat rumah. Dia pergi kepada rumah ibadat tu, dia orang panggil dia turun. Tak sempat dia nak buat apa, turun-turun kena pukul dah. Kena pukul. Tu jahat dulu. Dia anggap rakyat hakim negara. Mana boleh? Jadi sebab itu dia pun ambil tindakan sendiri. Pukul apa semua, dan selepas daripada tu dia pun kata, nanti kejap, bagi aku ambil wuduk, aku semayang kejap. Allah kata, sebaik-baik manusia Jurash. Semayang je kerja dia. Jadi lepas semayang tu dia pergi, mana kata budak yang dakwa anakku tu, kau kata anakku. Dia pergi cucuk perut budak tu. Dia kata, bagi tahu siapa bapak kamu. Macam dia, orang lain pun jadi macam tanya, ni baby ni. Baby ni kalau kita cucuk perut dia kan boleh jadi muntah. Cucuk perut dia kan dia berak pula. Tapi yang ni cucuk perut, suruh bercakap. Budak tu pun bercakap, bapak aku adalah gembala kambing tu. Terdiam semua. Bila terdiam semua, mereka jadi serba salah kepada Jurash ni. Mereka kata, kalau macam tu Jurash kata, bolehkah kami nak bina semula Sauma'ah awak ni, rumah ibadat awak ni, kami nak buat daripada emas. Macam tu. Sampai tahap begitu, mereka rasa bersalah kepada Jurash.
Tapi Jurayh kata tak payahlah. Kamu buatlah balik, bina balik sebagaimana asalnya daripada tanah. Maksudnya daripada tanah. Buat macam biasa. Buat balik daripada yang... Sebab dia orang dah robohkan rumah tu tadi. Dia orang dah runtuhkan, buat balik. Bina balik sebagaimana keadaan yang asal. Dari sebut di sini yang terakhir. Wa kana yaruddu salam bil isyarah ala ma yusallim alaihi wa huwa fi salah. Ini yang lebih ada kaitan dengan kisah kita tadi. Nabi SAW menjawab salam yang diberikan ketika baginda sedang solat dengan isyarat. Dengan isyarat. Dengan isyarat ni boleh jadi angkat tangan ke. Sebagai jawapan salam. Ketika Nabi diberi salam oleh orang yang tidak solat di luar, semasa Nabi sedang mendirikan solat. Semasa Nabi sedang mendirikan solat. Dan ini diberitakan oleh seorang sahabat, namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajah. Rasulullah SAW telah mengutuskan aku, telah menghantar aku untuk menyelesaikan suatu urusan. Ataupun untuk mendapatkan sebarang hajat keperluan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa adraktuhu, kemudian aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kepada baginda hajat baginda itu. Wa huwa yusalli, ketika itu baginda sedang salat. Fasallamtu alaihi, maka aku pun assalamualaikum, dia kata. Aku memberi salam kepada baginda. Fa asyara ilaihi, maka Nabi pun memberi isyarat ke arahku. Memberi isyarat ni boleh jadi dengan tangan. Fa asyara ilayya, Nabi pun memberi isyarat kepadaku. Maknanya Nabi tidak jawab dengan lidah, menunjukkan ucapan salam pun tidak dijawab dalam lidah, kerana kalau dijawab dia akan dikira sebagai apa? Apa tu? Bercakap, berkata-kata di dalam solat. Dan berkata-kata di dalam solat membatalkan solat. Tapi dia ada, saya nak tutup, dia ada dia punya dawabit dia. Ada dawabit dia. Kata-kata dalam solat ni dilihat siapa mukhatab dia. Siapa mukhatab. Mukhatab tu yang kita bercakap tu dengan siapa dia. Itu maksud. Kalau Allah, ni tak membatalkan solat. Tapi kalau manusia, membatalkan solat. Contoh dengan manusia. Manusia kata Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Kita pun jawab Waalaikumsalam, salam sejahtera ke atas kamu kembali. Itu dialog kita dengan manusia, batal sembahyang. Sebab itu tidak dibolehkan jawab salam ketika dalam salat. Sebab itu Nabi SAW tak menjawab, tapi Nabi memberi isyarat, dan isyarat tidak membatalkan salat. Macam contoh Nabi angkat tangan, contoh. Itu isyarat, tapi angkat tangan tidak membatalkan salat. Dan satu lagi adalah kalau ada apabila orang bersin, dia ucap Alhamdulillah dan kita kata kepada dia Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Itu dialog tu. Jadi ini pun membatalkan solat. Tapi dekat mana mukhatab? Yang mana kalau kita cakap dalam sembahyang, ni tidak membatalkan sembahyang. Contoh dia, yang ni dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dia ada sebut. Ketika sampai kepada ayat-ayat rahmat, Nabi berdoa minta rahmat. Ketika sampai kepada ayat-ayat azab, Nabi berdoa minta perlindungan daripada azab. Contohlah, kalau tiba-tiba ada cerita tentang neraka, maka Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika min azabin nar sebagai contoh. Maknanya Nabi minta perlindungan. Ini hadis sahih. Tapi lafaz tu tidaklah disebut begitu. Cuma lafaz dia adalah lafaz hadis tu, apabila sampai kepada ayat-ayat rahmat, Nabi akan minta pertolongan dan minta rahmat daripada Allah. Bila sampai kepada ayat-ayat azab, Nabi akan istajab, Nabi akan minta perlindungan. Nabi akan minta perlindungan. Jadi atas sandaran inilah, sebab itu kalau kita tengok kenapa ketika solat berjamaah dan katakan imam dia membaca surah At-Tin. Surah At-Tin ni diakhiri dengan alaihissallah apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah merupakan sebaik-baik hakim? Jadi kita ada dengar, ada sebahagian jemaah dia kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan betul Allah lah
sebaik-baik hakim dan aku menjadi saksi akan perkara tersebut. Bila seseorang tu dia bercakap, ni termasuk bercakap ke tidak? Termasuk. Tapi mukhatab dia siapa dia? Mukhatab dia Allah. Jadi sebab itu perkataan sebegini dalam mazhab Syafi'i, mereka ulama kata tidak membatalkan solat. Tidak membatalkan solat kerana mukhatab dia adalah Allah. Bukannya kepada sesama manusia. Jadi kena tengok kepada siapa ucapan ini ditujukan. Ya. Maksud dia? Okey. Membatalkan solat. Dia isu bercakap selain daripada perkataan Arab ni, dia bukan sandaran dia adalah pada bercakap. Tapi kerana ada satu larangan lain, iaitu kalau tak silap saya daripada rotak ke apa ke perkataan dalam hadis tu, iaitu perkataan yang bahasa ajam. Bahasa ajam dicakap dalam solat. Itu maksud dia. Jadi yang ni ada larangan. Dalam satu hadis yang lain, Nabi melarang kita bercakap dengan bahasa ajam, iaitu bahasa bukan Arab di dalam solat. Jadi kalau kita bercakap dalam bahasa Melayu memang akan membatalkan solat walaupun mukhatab tu adalah Allah. Kerana dia ada larangan yang lain, bukannya berkait dengan isu bercakap dengan sengaja. Tapi kalau yang dalam bahasa Arab ni dia kata bercakap dengan sengaja itu membatalkan solat. Tapi macam saya kata tadi, dia tengok kepada siapa mukhatab dia. Mukhatab ni adalah siapa yang kita bicara dengan dia. Kalau yang kita bicara dengan dia dalam solat kita adalah manusia, maka batas sembahyang. Macam kita tengah sembahyang, kita kata, "Ji, berapa rakaat dah kita ni?" Ni kita cakap kepada kawan sebelah. "Berapa rakaat dah kita ni?" Batas sembahyang kita. Tapi kalau kita, sebab itu sebahagian ulama mereka bahas. Kalaulah kita sebut ketika ada orang tu bersin, dia cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah batal tak sembahyang? Ketika dia cakap Alhamdulillah ketika dia bersin. Ni tak batal sembahyang. Jadi ketika dia bersin, kita bersin dalam sembahyang. Kalau kita Alhamdulillah, ni tak batal sembahyang. Tapi kawan dia sebelah yang dengar tu dia kata Yarhamukallah. Yang ni yang batal. Sebab dia ada berlaku dialog. Tapi kalau kawan dia kata Allahummarhamhu, ya Allah kau rahmatilah dia. Batal tak? Ini tak batal. Ulama kata kalau kita sebut Yarhamukallah tu sebab ada ka tu mukhatab anta. Semoga Allah merahmati kamu. Macam tu. Macam waalaikumsalam. Ini batal. Sebab ada dialog, ada perbualan, ada ucapan antara kita dengan kawan tu. Tapi kalau kita cakap Allahummarhamhu, ya Allah kau rahmati dia, dia termasuk dalam zikir dan doa. Dan ini tidak membatalkan solat sebab mukhatab kita adalah Allah. Begitu. Jadi ini antara yang dibahaskan oleh para ulama dalam mazhab kita ini. Okey. Jadi itu antara yang disebutkan dan saya rasa memadai sekadar itu. Jadi salam ni kita tak dibenarkan menjawab salam, tapi Nabi pernah ketika Nabi diberi salam ketika Nabi salat, Nabi menjawabnya dengan isyarat sahaja. Nabi menjawab dengan isyarat. Isyarat ni pula kadang-kadang boleh jadi angguk kepala pun ya juga. Angguk kepala tak batalkan sembahyang. Ataupun angkat tangan. Kalau orang Arab ni, kalau tuan-tuan tengok budaya orang Arab, daripada jauh dia angkat tangan je. Lidah dia tak kata Assalamualaikum pun. Tapi orang yang bila orang tu dia nampak ada orang angkat tangan kepada dia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu memang budaya dia. Kalau daripada macam kita angkat salam, kita angkat tangan kat dia je, kita angkat tangan je, dia Alaikassalam. Padahal kita tak cakap Assalamualaikum pun. Tapi memang budaya dia macam tu. Daripada kita angkat tangan je, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sungguh orang Arab ni. Kata saya, tapi itulah yang berlaku. Tapi saya tak tahulah negara lain macam mana. Tapi masa saya di Jordan dahulu, itulah sifat mereka ni. Maknanya kalau orang angkat tangan, Waalaikumsalam. Padahal kita tak bagi salam pun. Tapi angkat tangan tu adalah isyarat salam. Angkat tangan adalah isyarat salam, sama ada memberi atau menjawab salam. Wallahu ta'ala alam. Jadi, Okey. Dari sudut yang kita belajar tu kan sebutan subhanallah tu. Maknanya tasbih ataupun sebutan subhanallah tu adalah suatu cara teguran kita ini kepada imam apabila imam ni dia terlupa
pergerakan salat. Contoh, kalaulah daripada tahiyat awal pada rakaat yang kedua tu, imam tu ketika sujud yang kedua pada rakaat yang kedua, sepatutnya dia bangun daripada sujud yang kedua tu dan dia duduk tahiyat awal. Tetapi dia terus bangun kepada rakaat yang ketiga tanpa dia duduk tahiyat awal. Jadi perbuatan tu salah dari sudut. Perbuatan duduk tahiyat awal tu dituntut. Cuma dia tuntutan, kita kata sunat. Dia termasuk dalam sunat abad. Jadi kita tengok imam dah bangun tapi dia masih belum berdiri tegak, maka kita tegur. Sebab kita nampak ada teguran. Kita tak kata kepada tu imam tu, duduk tahiyat awal. Kita tak kata gitu. Sebab kalau kita kata ke dia duduk tahiyat awal, ataupun ijlis ataupun uq'ud litasyahud. Kita kata macam tu kat dia. Uq'ud litasyahud. Duduklah untuk tasyahud. Itu dialog. Maka ia membatalkan salat. Tapi yang agama kita ajar adalah ucap sebutan subhanallah, tasbih. Jadi bila imam tu bangun pada rakaat yang ketiga tu, nak menghampiri rakaat yang ketiga, dalam arti kata dia belum sempurna lagi dan kita pun di belakang cepat-cepat subhanallah, maka dia pun terus duduk. Jadi ini disebut dalam hadis bahawasanya kalau untuk orang lelaki menegur imam, hendaklah dia melafazkan sebutan subhanallah. Adapun orang perempuan nak menegur imam mereka, hendaklah dia bertepuk ataupun dia menepuk tangan dia ketika salat. Okey, itu dia punya jawapan dia lah. Sebutan subhanallah, dan sebutan subhanallah bukan dialog dengan manusia. Tapi manusia faham. Itu. Subhanallah ni maha suci Allah, tapi manusia faham bahawasanya itu adalah teguran atas kesilapan yang dia lakukan di dalam salat. Baik. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.